Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan Sahih Muslim, ringkasan Sahih Muslim. Dan kita Alhamdulillah masih lagi dalam berkenaan dengan tajuk Kitabul Iman. Dan itu kita dah masuk pada tajuk bab yang ke-41. Bab ke-41 mengenai firman Allah Azza wa Jalla. Firman Allah Azza wa Jalla, walillahi ma fis samawati wa fil ard. Itu akhir surah Al-Baqarah. Ayat akhir surah Al-Baqarah, 3 ayat akhir surah Al-Baqarah, di mana ayat berkenaan turun. Dan kita baca itu bahawa para sahabat Nabi SAW, bila ayat berkenaan turun, mereka telah jumpa Rasulullah SAW, dan juga merasakan benda itu berat. Mereka datang menjumpa Rasulullah SAW dalam keadaan melutut di atas lutut mereka. Dan mereka berkata, wahai Rasulullah, kami ditaklifkan dengan amal apa yang kami mampu, salat, puasa, jihad, sedekah dan sebagainya. Dan sesungguhnya telah turun kepada engkau ayat ini, dan kami tidak mampu untuk ayat ini berkenaan. Kerana kita bincangkan itu, bahawa ayat tersebut berbunyi, lillahi ma fis samawati ma fil ard, milik Allah Ta'ala apa di langit dan juga di bumi. Wa in tubdu ma fi anfusikum, kalau kamu zahirkan apa dalam hati kamu, au tukhfu, atau sembunyikan, yuhasibkum billah, Allah akan hisap kamu di atasnya. Ini actually benda berat, ayat ini memang berat. Lalu Allah Ta'ala kata fayaghfir liman yasha, lepas Allah dah hisap pula, kira apa dalam hati kita, Allah Ta'ala akan azab siapa dia nak, dan Allah Ta'ala akan ampun siapa dia nak. Dan Allah Ta'ala adalah sesuatu maha berkuasa. Allah Ta'ala nak zahirkan dia adalah Tuhan, bahawa dia memang berhak untuk segala-galanya. Kalau dia kata nak bagi, kita tak boleh kata tidak. Tadi kata, apa pasal pula? Macam kita kerja lah dengan satu syarikat kan. Syarikat tu kata, okey, kerja kena 1 jam atau lebih bulan akan datang. Ataupun dia kata tak ada cuti untuk bulan akan datang. Kita bukan tuan punya tempat, kita bukan tuan punya syarikat, maka kita patuh je lah. Pasal kita nak apa hal dia kata, apa hal kan. Tak boleh. Pasal tu Allah Ta'ala pencipta alam ini, sebelum diberi pada apa kita hukum, patutnya kita terima. Tapi para sahabat ketika tu, diorang tahu bahawa beratnya benda berkenaan. Dan sebab berat sebab apa? Sebab kita tak boleh nak kawal lintasan hati kita. Ada kalanya hati kita bercakap-cakap benda tu spontaneous kan. Kita nampak benda berkenaan, kita berkata sombong, tipu orang ni, dia ni jahat ni. Kita macam tu, dalam hati kita automatik kita akan bercakap. Hati tanpa kita kawal. Kita kata orang sombong, kita kata orang menipu, kita kata orang sekian dan sebagainya. Bahkan kita buruk sangka dengan orang lain dalam hati. Bahkan sebahagian kata-kata kufur keluar. Kata-kata kufur terkeluar dalam hati kita. Kenapa pula Allah Ta'ala buat macam ni? Dia macam belah, dia mempersoalkan kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bukan kita nak cakap, tapi lintasan. Maka diorang kata kami tak mampu. Dia datang jumpa Rasulullah SAW, kata, adakah kamu nak mengatakan seperti mana kamu mengatakan seperti mana dikatakan oleh ahli 2 kitab sebelum kamu. Itu kami dengar dan kami ingkar. Kamu nak cakap macam tu ke? Nabi kata. Bahkan Nabi kata pada mereka, bal qulu sami'na wa ata'na. Sebutlah, kami dengar ya Allah dan kami taat. Keampunan Engkau kami minta ya Allah, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Jadi bila dia kata apa? Bila datang arahan daripada Nabi SAW untuk perkara tersebut, maka mereka ni memang kita kata letakkan benda tersebut dan dengar arahan Nabi SAW. Lalu dia kata apa? Sambung. Falam maqtarahal qaum, dan apabila iktarahal qaum, mana mengikuti akan oleh kaum berkenaan apa Nabi cakap, dia dengar, mereka akui, wadallat biha alsinatuhum, dan tunduk dengan benda berkenaan lidah-lidah mereka, anzalallahu fi ithrihim, Allah Ta'ala turunkan ithriha, selepas mereka cakap tu, Allah Ta'ala turunkan ayat Quran yang berikutnya, surah Al-Baqarah 285. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, telah beriman Rasul dengan apa yang turun kepada baginda, dan juga beriman turut beriman. Kullun, semua mereka amana billah, semua mereka beriman dengan Allah, wa malaikatihi, malaikat Allah Ta'ala, wa kutubihi, dan kitab-kitab Allah, wa rusulihi, dan juga rasul-rasul Allah Ta'ala. La nufarriqu baina ahadin min rusulih.
dan kami tidak membezakan seorang pun di kalangan utusan-utusan Allah Ta'ala. Wa qalu, dan mereka berkata sami'na wa ata'na, dan kata-kata mereka adalah kami dengar dan kami taat. Dan Allah Ta'ala ceritakan sifat mereka. Dan memang kita kata apa yang mereka cakap tu, Nabi suruh mereka cakap dan mereka ikut. Mereka kata qulu sami'na wa ata'na, sebutlah kami dengar ya Allah, kami taat. Dan keampunan, ghufranaka rabbana, keampunanmu wahai Tuhan kami yang kami nak, wa ilaikal masir, kepada Engkau tempat kembali. Allah Ta'ala rekodkan kata-kata mereka ni. Jadi sebenarnya bila turun ayat ni, dan apa, fa'alamma fa'alu dhalika, bila mereka buat benda berkenaan, nasakha Allah Ta'ala menasahkannya. Tapi kena ingat satu benda. Dia kata para sahabat ni, bila mereka ni dahulu sebenarnya tidak membezakan di antara nasakh dan khusus. Sini, kalau kita lihat hukum asal benda tu umum, tapi dikecilkan. Maksud dia umum jadi khusus. Ataupun hukum asal tu kena jadi tak kena. Diorang para sahabat tak bezakan. Kita para ulama selepas para sahabat yang cuba nak fahamkan orang ramai berkenaan hukum ni, kejap Allah Ta'ala kata macam ni, kejap Allah Ta'ala kata macam ni. Mana satu? Maksud dia orang kata mana satu, di situ para ulama akan datang jelaskan bahawa di sini ada penasahan hukum atau peringanan hukum atau pengkhususan benda yang am. Okey. Kerana mereka ni, kerana sebenarnya yang dimaksudkan dengan perkara ni, bila para ulama kata para sahabat tak bezakan di antara nasakh dengan taksis, yang dikenaki dengan kata ini adalah mereka tidak pernah naskan di atas pembeza yang diterima. Maksudnya mereka tidak akan bezakan. Maksudnya ini para sahabat tak ada ilmu macam tu. Diorang tak buat. Cuma diorang tahu ini hukum yang asal, kemudian yang ini yang terbaru. Yang terbaru kita ikut yang terbaru, dia kata. Tanpa kira berkenaan dengan dahulu tu dibuang terus ke, dikhususkan ke atau sebagainya. Diorang tak ada hukum. Jadi sebab kenapa bila lafaz yang datang dalam hadis tu, falamma fa'alu dhalika nasakha Allah, ada para ulama kata itu bukan kata-kata sahabat Nabi, itu kata-kata daripada ulama hadis yang meriwayatkan hadis ni. Diorang kata bila mereka buat benda tersebut, maka Allah Ta'ala pun apa? Menasahkan hukum berkenaan. Mana bukannya kerana apa? Kerana mereka tahu nasakh tu satu khusus tadi. Mereka tak ada ilmu macam tu. Demikian juga keseluruhan kebanyakan masalah-masalah ilmu usul. Bahkan kesemuanya sebenarnya mereka tidak menaskan untuk tak buat teks, tak buat satu pengisytiharan di atas sedikit pun daripadanya. Bahkan mereka buat cabang-cabang. Mereka buat benda tu ikut apa yang datang je. Tak pernah mereka bincangkan ini usul dia apa, tak ada. Bahkan ilmu usul fiqh dan sebagainya, benda tu datang berikut lepas zaman di mana orang Arab mula lagi tidak tulen bahasa Arab dia, tidak lagi macam para sahabat zaman dahulu. Para sahabat zaman dahulu dengar je, diorang tak ada tanya-tanya dah. Kalau kita sekarang ni kan tanya banyak. Bila kita bagi arahan, tapi ustaz agaknya bila dia turun, dia akan mula persoalkan. Sabda Nabi kita akan tanya banyak kali, bukan nak buat. Dia tanya ada tak loophole, boleh lari. Boleh lari kan. Jadi itu cara. Tapi para sahabat dahulu memang tak ada. Diorang kebanyakan apa-apa yang mereka terima macam tu je. Dan mereka beramal di atas kadar segala hukum yang datang, dengan tanpa mengambil pengiktibaran mana, ambil pengajaran mana, tak ada. Mereka ambil amal je. Okey? Dan tidak bercakap dengan nainya. Sehinggalah datang sudah mereka ni orang-orang yang menyedari hukum-hukum berkenaan. Para ulama yang berikutnya datang kenal, ni adalah pengkhususan, ini umum, ini khusus, ini nasakh, ini mansuh, baru dibincangkan. Okey? Sehingga para ulama berikutnya menggambarkan benda berkenaan dan mereka buat karang-karangan yang terkenal. Dan antara mereka yang terkenal buat benda ni Imam Syafi'i rahimahullah. Bila dia buat kitab Risalah, dia adalah di antara orang pertama buat karangan berkenaan dengan membezakan mana nasakh, mana mansuh, mana yang khusus, umum dan sebagainya. Dia tunjukkan ini khusus, ini umum. Dia tidak beza dengan nasakh mansuh. Para sahabat tak bezakan. Dia buat ikut apa hukum tu kata je, tak membezakan. Dan itulah maksud dikatakan para ulama tidak para sahabat tidak mengetahui berkenaan dengan tidak tahu beza di antara nasakh mansuh dan juga ataupun pengkhususan. Itu maksud dia. Dan mereka tak beramal di atasnya. Dan jadi untuk kita kata mustahil untuk dikaitkan untuk mereka ni perkiraan tajuk tersebut. Jadi dengan sebab itu kita lafaz hadis tu, dia kata falamma fa'alu dzalika nasakha Allah Ta'ala pun menasahkannya. Ada kata ini kata-kata di kalangan ulama hadis Dan dalam kata-kata tersebut dikata la nufarriqu baina ahadin min rusul, dalam ayat Quran tersebut kata mereka ni mengatakan tidak kami bezakan di antara seorang pun utusan Allah Taala. Mereka mengatakan tidak kami bezakan di antara seorang pun dengan mereka dari segi ilmu, dengan penggunaan kesahihan risalah mereka dan kebenaran mereka dalam kata-kata. Maksudnya semua nabi adalah benar. Semua nabi adalah di atas jalan kebenaran, semua dah bawa syariat yang betul. Cuma masalah kita kata yang ini bapa, yang ini anak, ialah kena bezalah, tak cakap tak beza pula.
Nabi Ibrahim AS, Abul Anbiya. Musa AS ada mukjizat yang berbeza dengan Isa. Apa dapat dari Isa, dapat dari Muhammad. Semua benda tu kena beza. Maksud beza itu adalah dari segi masalah dari segi masalah syariat dan sebagainya, ya, ada beza. Tapi dari segi masalah kita kata kebenaran, semua rasul itu benar. Tak ada seorang pun penipu, tak ada seorang pun tersilap, tak ada orang tersalah. Semua mereka ni adalah orang-orang yang Allah Ta'ala utuskan untuk membantu manusia kepada jalan yang benar. Itu maksud yang dikatakan tidak membezakan antara mereka. Bukan kita tolak seorang, ambil seorang. Maksudnya kita terima semua. Cuma bila datang Muhammad SAW, semua syariat terdahulu tertolak. Setiap kali datang seorang Nabi, apa syariat orang sebelumnya akan dibatalkan. Kalau kena pada kaum yang lain. Tapi dan para anbiya sebelum daripada Muhammad SAW datang untuk bangsa sendiri. Tidak datang untuk semua bangsa. Ibrahim untuk bangsa dia sendiri. Lepas tu tak ada berdakwah untuk ajak orang. Ismail sendiri. Semua sekali dengan sendiri-sendiri. Kecuali Muhammad SAW didatangkan untuk semua bangsa. Dan dalam doa dalam berkenaan dia kata ghufranaka, yang kita sebut tadi, ghufranaka tu maksud dia di atas dia mansub dari atas. Okey, maksud dia ighfir ghufranaka, ampunkanlah kami dengan keampunanmu ya Allah. Jadi macam maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dia minta macam tu. Okey, maf'ul dengan fi'il yang tersembunyi. Ataupun kurniakanlah kepada kami hab ghufranaka, kurniakan kepada kami keampunanmu. Okey, al-masir marja', tempat kembali, wa ilaikal masir. Okey. Dan lepas tu bila kita tengok bila datang ayat berikutnya, falamma fa'alu dzalika nasakhallah, dan bila mereka lakukan perkara berkenaan Allah Taala menasahkannya. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkan lepas tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah Taala tanggungkan satu nyawa melainkan apa? Wus'aha, kemampuannya, keupayaannya. Ayat ini mana dikatakan taklif taklif ni mewajibkan kepada apa yang patut dilakukan oleh seorang. Maksud kita kata mukallaf dalam bahasa Arab, maksud dia orang yang dipertanggungkan dengan tanggungjawab. Contoh macam solat, puasa, zakat, haji, kena pada orang yang telah cukup umur, balik, berakal. Okey. Mana dia kena buat benda berkenaan. Umur dia cukup, berakal, maka dia kena dilaksanakan hukum-hukum berkenaan. Itu taklif lah. Kurang saja syarat, maka hilang taklif. Contoh tak ada akal, tak ada taklif. Ataupun umur tak cukup, tak ada taklif. Ataupun tak umayyiz dan sebagainya, tak ada taklif. So taklif itu akan hilang berdasar kepada asas masalah syarat-syarat tertentu. Yang utama dia akal dengan balik lah. Balik berakal, cukup. Maka dia kena tanggungjawab. Dan dia kata, maksud dia itu, dia kata ayat ini menunjukkan wus'aha tu kemampuannya. Wus'aha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak bertanggungkan satu nyawa kecuali apa yang dimampu, terdaya olehnya. Al-wus' at-taqah. Okey. Dan ayat ini menunjukkan bahawa Allah Ta'ala akan mentaklifkan atau mempertanggungkan pada hamba-hambanya dengan apa yang mereka mampu dan apa yang mereka tidak mampu sebenarnya. Asalnya mampu tak mampu Allah Ta'ala akan bagi. Okey. Dapat dilaksanakan atau tak dapat dilaksanakan originally. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala, pasal asal ayat yang pertama itu kan Allah Ta'ala turunkan lillahi ma fis samawati wal ard. Ayat itu nak mengisytiharkan Allah Ta'ala nak hukum, engkau pun tak cakap apa, kamu kata sami'na wa ata'na, tu hak dia Allah Ta'ala. Tapi di sini Allah Ta'ala memberikan anugerah dan juga kelebihan dengan kurniaan Allah Ta'ala, bahawa dia tak taklifkan kita kecuali benda kita mampu saja. Originally dia nak buat apa saja dia nak, dia boleh buat. Bahkan dalam tajuk ini, kalau kita patah balik pada syariat terdahulu, contoh macam Nabi kata dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata aku diutuskan dengan agama Islam yang as-samhah, yang tolerate, banyak tolerate, banyak ringan. Okay. Dan Nabi terangkan dalam hadis berkenaan, dan satu riwayat Nabi kata, orang sebelum kamu dahulu, kalau mereka kena air kencing pada kulit mereka atau baju mereka, mereka gunting dengan gunting. Gunting dengan gunting, mana kalau kena baju ni gunting, buang terus. Tak tahu lah bakteria zaman tu macam mana, Allah Ta'ala, tapi cerita dia kena gunting. Kulit ni kena gunting. So memang kalau kita suruh buat itu kan, dengan atas dasar benda ni daripada Allah SWT, Bani Israel lebih lagi, kalau kita perhatikan, mereka dapat lihat mukjizat itu depan mata mereka. Mana terbelah lautan, turun makan dari langit, dipayungkan dengan awan, ketuk batu keluar mata air. Kemudian apa mereka minta? Mati hidup balik. Orang mati dipukul dengan bahagian lembu yang disembelih, hidup balik. Ikutkan kepada perkara ini, kalau Allah Ta'ala suruh terjun neraka, diorang patut kena terjun neraka. Mereka kalau nyalakan api, kata Allah Ta'ala kata nyalakan api, terjun semua satu, seorang-seorang. Diorang akan kena patut buat. Sebab apa tahu? Sebab kadar dia punya bukti, pembuktian para anbiya tadi cukup orang kata tinggi, melampau dah. Tak ada alasan dah orang nak kena tolak.
Faham tak? Laut terbelah gila, kita lintas-lintas kan. Terbelah lautan kita lintas, lepas tu kemudian lepas. Apa lagi hak kita nak kufur sebenarnya? Tak ada hak. Tak ada hak dah. Mana kalau orang kata suruh gunting, kena gunting. Allah Ta'ala suruh taubat bunuh diri, kena. Nampak? Itu konsep dia pasal kadar pengetahuan, kadar bukti, maka melibatkan yang kadar apa? Kadar ujian dan juga apa tekanan Allah Ta'ala berikan. Mereka kata logik, mereka dikenakan benda berkenaan pasal mereka dapat banyak sangat tanda dan bukti yang nyata. Macam kita sekarang ni kena faham, belajar Al-Quran, baca di mana tanda dia, kenali, belajar pula, kaji, baru kita faham. Kalau yang kata setakat suruh ikut saja, percaya dan sebagainya. Kadang-kadang orang kata saya tak lihat pun benda-benda pelik sepanjang hidup saya, dia kata tak pernah nampak ini, tak pernah jalan atas air. Yang para sahabat Nabi sendiri pun ada separuh mereka tak jalan atas air pun. Keseluruhan mereka, Omar ketika apa? Ketika pergi ke Syam, dia nak terima kunci Baitul Maqdis, sampai di satu sungai, Omar turun berenang. Basah badan dia. Dia berenang dekat air tu. Bila dia berenang, dia naik atas tu, Abu Ubaidah Al-Jarrah kata, ya Umar, ni kata engkau ni Arab tulen. Hebat kan? Arab. Sekali dia naik atas, Umar naik, dia cakap itu Umar tumbuk. Dia tergolek. Tumbuk dada dia, tergolek, guling. Umar kata, mujuk kau yang cakap, kalau orang lain ada benda lain yang aku buat. Dia kata, itu nak keluar kata-kata dia masyhur, dia kata, nahnu qaumun azzanallahu bil Islam. Kita adalah satu kaum yang Allah Ta'ala muliakan dengan Islam. Setiap kali mana kita cari kemuliaan dengan selain Allah Ta'ala tunjukkan, beri pada kita itu Islam, Allah Ta'ala akan hina kita. Mereka pasal dulu orang Arab hina, mulia tu dengan Islam. Jadi sekarang ni kau nak balik pada Arab, itu dia marah sangat. Dia tumbuk tu golek. Tapi cerita dia yang kita nak pengajaran, Omar basah, bukan baca bismillah jalan atas. Kan? Dia ni sahabat Nabi yang Nabi kata syaitan lari tengok muka dia. Tapi orang Melayu kita, kalau dah tu jalan atas air, tak payahlah kan. Bismillah kan. Yakin sungguh jalan lah. So umat Islam ni tak diberikan benda fizikal. Sebab kenapa kita sekarang ni di dalam umat Islam ni diberikan pelonggaran yang besar ni ayat ni. Ini adalah sebab apa? Allah Ta'ala, sebab kita sami'na wa ata'na tu, maka Allah Ta'ala pun nasahkan hukum dia, berikan kepada kita apa? Kelebihannya, dan dia tidak hukum kepada kita kecuali benda kita mampu sahaja. Nampak tak bentuk ni? Mana asalnya kalau tidak kita kena macam dahulu, gunting dan sebagainya kita kan kena buat. Taubat bunuh diri dan sebagainya kita kena buat. Tapi oleh kerana apa? Syariat ini datang dengan apa? Tidak datang dengan benda fizikal yang banyak. Maka kan bukan buat magic setiap hari. Maka dengan sebab itu anda diberikan Allah Ta'ala kelonggaran besar. Tapi syarat pertama anda kena isytiharkan sami'na wa ata'na. Then on di depan Allah akan mudahkan untuk benda lain. Macam-macam mana para sahabat zaman dahulu kan. Kita kata dengan lafaz sami'na wa ata'na, Allah Ta'ala ringankan hukum. Kata mereka, para ulama juga kata, kalau macam tu, kalau kita juga sami'na wa ata'na, Allah Ta'ala akan ringankan cara kita untuk beramal. Mudahkan kita. Bantu kita untuk dapat beribadat. Supaya apa? Atas kemampuan kita. Tapi kalau kata kita tak pernah nak menyerah diri pada Allah Ta'ala untuk sami'na wa ata'na, dan semua amal Islam kita nampak payah, nampak berat, nampak susah. Semayang 5 minit pun kita rasa lamanya kan? 5 minit je, 24 jam sehari semalam. Untuk Allah Ta'ala sebenarnya kalau ikutkan, seorang tu habiskan 5 kali 5 25 minit. Kemudian campurlah sembahyang sunat. Kalau dia sembahyang sunat, kita bagilah 45 minit, 2 kita katalah taklah 12 tu kali 24, kita campur lagi 25 minit, 50 minit, okeylah kita katalah dalam 50 minit ataupun 45 minit lah, kita 45 minit 45 minit sehari semalam untuk Allah Ta'ala. Yang lain semuanya campur tidur 8 jam, lain semuanya adalah untuk dunia. Pelik ya? Tidak kan? Tak logik. Memang tak logik. Bagi seorang Muslim, kalau kita perhatikan balik benda ni dengan kita isytiharkan inna salati wa nusuki wa mahya wa mati, memang tak logik. Tapi itulah kita kata kerana Allah Ta'ala amat belas kasihan pada kita, dia jadikan benda tu tak apa, cukup juga. Kalau orang kata dia sibuk ke hari, cukup, masih lagi cukup. Dengan hanya timing itu saja pun dah cukup, memadai untuk dia sebenarnya. Tapi dalam masa sama dia kena sungguh-sungguh. Jangan ketika solat yang 25 minit tadi tu, tak dalam tu lah dia letakkan cerita Korea, dan cerita lah dia letakkan, kan dia benda bayangan tu akan keluar. Allahu Akbar, cerita kerama ni cerita. Apa sebab heroin tu tak keluar sekian tadi? Kenapa sekian? Tak, seriously. Pasal dia kata dekat situ kita khianat. Dah Allah Ta'ala ringankan dah, lagi ringan lah, kita dia itu pun kita nak apply. Belum Allah Ta'ala suruh kita bagi 5 jam untuk Allah Ta'ala. Tak suruh bagi 5 jam pun. Kan tak suruh bagi 5 jam, 6 jam. Kan 1/3 hari kamu ke? Tak ada pun. 1/3 malam kalau kamu nak. Kalau kamu nak.
Kalau kamu tak nak, tak apa, tak hukum pula. Dia masalahnya kita tak buat, tu masalah dia kan. Jadi konsepnya kita kata sebenarnya Allah Ta'ala akan mudahkan kita untuk beribadat kalau kita ada sifat pertama sekali, sami'na wa ata'na. Kita akan nampak semua Islam ni adalah mudah. Tapi kalau dia kata orang tu dia tak ada kepatuhan asal, sami'na wa ata'na tu tak ada, dan dia akan nampak semua sekali. 5 minit tu pun dia rasa berat. Beratnya 5 minit tadi. Beratnya solat itu, beratnya sekian, beratnya pergi masjid dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia rasa benda tu adalah apa? Bebanan. Tapi kalau lagi kuasa benar, tak. Pada umat Islam tidak. Macam para sahabat asalnya hukum tidak patut berlaku, dengan mereka isytiharkan sami'na wa ata'na, Allah ringankan terus pada mereka, dan kita dapat faedah daripada apa yang mereka buat. Itu mereka kata, maksud dia asalnya dia kata bahawa taklif apa, Allah Ta'ala mentaklifkan hamba-hambanya dengan apa yang mereka mampu dan apa yang mereka tak mampu. Okey, dan mungkin boleh buat atau boleh tak buat sepatutnya. Itu hak dia yang utama, iaitu yang diisytiharkan wa huwa ala kulli syai'in qadir tu, itu isytiharan dia. Tapi bila para sahabat isytiharkan sami'na wa ata'na, Allah Ta'ala pun nasahkan. Allah Ta'ala buat apa? Allah Ta'ala tapi Allah Ta'ala telah memberi kurniaan bahawa dia tidak mentaklifkan kita apa yang kita tidak mampu, dan dengan apa yang tidak mungkin untuk berlaku. Maksudnya kita akan disuruh buat benda yang mampu kita buat je. Contoh macam solat, tak boleh solat berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Tak boleh baring, isyarat je. Okay, tak ada wuduk, tak boleh wuduk, tayamum. Tak tayamum, sembahyang macam tu je. Sembahyang di atas keadaan berkenaan, tak perlu sibuk ke kelang kabut ke dan sebagainya kan. Tak payah. Okey, apa lagi? Maksud dia sampaikan peringkat pada para ulama bahaskan, kalau baju tak ada. Kalau baju tak ada, imam duduk macam mana? Para ulama bahaskan tajuk. Kalau katakanlah semua orang bugil, baju habis hilang, kita bakar. Kan? Kita tak tahu macam mana boleh hilang semua baju, tak tahu. Tapi cerita dia, kalau jadi imam dan makmum semuanya telanjang bugil, dia kata, maka imam tak boleh duduk depan, dia kena duduk sebaris dengan makmum. Ini perbahasan para ulama menunjukkan apa? Dia boleh extend tu. Extend sampai ada kata semayang tu berdiri, semayang duduk je. Ada kata semayang duduk tu rukuk pun tak apa, rukuk dan tak payah rukuk. Tak pasal je nampak kemukan. Kan? Mana macam tu sekali dibahaskan. Sebab apa? Sebab tunjukkan mudahnya Islam ni. Sampai dia kata duduk macam tu, semayang duduk dan apa? Dia sebaris dengan ni, tapi dia inilah rukuk dan sujud macam semayang duduk je. Ada macam tu sekali menyatakan. Menunjukkan bahawa Islam ni mudah. Lepas tu puasa. Tak boleh puasa, ganti. Kalau memang tak nak puasa langsung, bayar. Tak nak puasa langsung, tak boleh puasa langsung. Kalau puasa mati, dan bayar. Maksud dia any solution. Lepas tu kena tak boleh mampu bayar. Lepas tu nak akan masuk campur. Everything. Tak ada benda masalah dalam Islam ni. Kita kata semua taklif Allah Ta'ala beri pada kita, semuanya mudah dan ringkas. Mudah dan ringkas. Kita je akan menyebabkan complicated benda berkenaan. Tak ada benda susah pun. Kalau orang kata do and don't, kita boleh kalau masuk hotel kan, benda-benda yang haram. Haram tu sikit je. Kan kita dalam dunia ni, haram itu sikit. Air punya banyak. Nak jus mangga, jus anggur, jus sekian, macam-macam sepah ada. Kan, jus apa benda? Jus delima dah. Jus apa benda tu lagi? Sekarang ni, manggis pun ada. Jus Tok Guru tu, ngarut. Jus Tok Guru tak ada kaitan. Jus Tok Guru tak terlibat Jus Tok Guru. Actually, the meaning is actually agak pelik sikit. Jus Tok Guru celup jari ke apa dan tu. Kan? Render diri dia ke? Dia pasal kalau ikut jus mangga, masuk mangga dan tu. Jus Tok Guru dan tu ke? Okey, tajuk dia. Tapi tak apalah, kita tinggalkan. Tapi maksud dia, semua sekali benda halal banyak. Nak beli daging, nak makan daging lembu, daging kambing, kan? Siapa? Gatal juga nak pergi masuk ke kedai-kedai pelik-pelik tu, kenapa? Kan? Kadang macam itulah. Kan kata TGI Fridays lah, Chili's lah dan sebagainya, nak pergi apa? Adalah kedai pelik-pelik yang diorang nak masuk. Tapi masalahnya yang halal tu bersepah. Daging dia kata daging halal, dia kata orang pakai apa? Kobe beef tu kan. Kalau dia kata apa, wagyu tu kan nak makan. Yang halal punya ada. Dia sebenarnya bukan mesti lembu tu bagi minum arak. Dia bela lembu tu jangan bagi jalan banyak dan sebagainya. Sampai daging lembu tu daging, lemak, daging, lemak. Dia daging tu akan besar seling dengan lemak. Akan pergi ke pasar raya dia jual. Besar tu kat RM90. Gila. Besar ni RM90. Tapi halal ada syok halal dan sebagainya. Nak makan boleh, tak ada masalah. Yang halal bersepah. Tapi haram juga orang nak, kenapa? Kan hiburan yang halal bersepah, yang haram juga diambil, kenapa? Maksudnya kan sebenarnya Islam ini cukup mudah. Paling simple. To be a Muslim, it's actually tak payah, tak berat pun. Bila kita kata macam kalau seorang wanita, dia kata, tapi Islam suruh pakai tudung. Benda tu untuk modesty, bagi diri kamu sendiri sebenarnya. Nak terdahkan kecantikan pada orang yang halal, kita tengok saja, bukan pada yang haram. Maksudnya itu kehormatan dan sebagainya. Dia kata, tapi ini macam secluded wanita je daripada lelaki. Kan lelaki dan wanita ni kan semua makhluk Allah Ta'ala, patut sama rata, sama hak. Lepas tu yang pergi buat apa coach untuk perempuannya dalam kereta api pasal.
Saya minta semalam, saya duduk dekat tepi jalan balik daripada IJN, lepas tu hujan. Tak boleh keluar, lari pasal baju hujan tinggal. Tunggu tepi jalan tu, tepi apa ni, rel kereta api. Lepas saya pandang lah, waktu tengah pandang tu kereta api daripada arah Sentul sebagainya nak menghala ke ni kan. Ada pink kan, pink coach kan. Dia kata pink coach. Mana LRT ada sekian ada. Kan benda tadi kalau kita perhatikan balik, kalau ikutkan, maksud dia di situ dia nampak sebenarnya apa Islam suruh. Itu betul. Mana untuk wanita pun dia tak suka diimpit-impit oleh lelaki, kecuali yang tak betul akal dia. Yang betul akal tak nak. Yang tak betul akal dia seronok pula orang impit dia, lagi best. Lagi seronok. Tu ngarut pula. Tu gila panggil Yang cacat tu tak kira. Kita kira yang waras. Semua wanita tak nak. Maksud dia bila Islam letakkan secluded tu bukan asingkan, pasal itu sebenarnya tabi'i perangai wanita. Kan dia tak boleh nak berebut, nak berhimpit, bertolak-tolak, tak boleh. Itu kan bukan tabi'i dia. Walaupun dia anak Adam, dia keturunan Adam alaihissalam daripada Hawa juga, tetapi apa? Ada kelemahan pada dia. Maka Allah Ta'ala berikan satu kedudukan yang khas. Bukan nak rendahkan dia. Datang pula apa hak asasi wanita dengan asasi Islam ni, kena sama hak. Betul, maksudnya kereta api janganlah asingkan. Bagi coach lelaki pula. Dekat Jepun dia minta coach lelaki tak dapat. Dia minta coach lelaki, tapi orang Jepun tak luluskan. Kereta api. Kalau ikut logik semua orang ada hak. Betul tak? Tapi masalah tadi kenapa? Sebab ini dia kata pembezaan itu ada sebab dia. Mana wanita sendiri pun tak suka benda berkenaan. Jadi secara asasnya kita kata memang Islam ni dia semua aspek betul. Bawa lah ke mana pun dia akan betul. Tapi masalahnya orang tak nak fikir dulu, tak nak bahaskan, tak nak bincang. Semua nak fikir pakai akal je dan falsafah. Jadi itu yang berlaku sekarang. Baik. Jadi kata dia sempurnakan ke atas kita dengan kelebihannya dan dengan tambahan apa? Di samping itu dia angkat daripada kita sebarang bebanan atau kepayahan yang ditaklifkan kepada golongan sebelum kita. Okay, dan insyaAllah nanti kita akan datangkan perbincangan nanti insyaAllah pada ketika dalam tajuk ni depan sikit nanti kita akan bincangkan berkenaan ketika bab wuduk ke bab taharah, nanti ada bincangkan sikit berkenaan tajuk ni. Baik. Dalam kata apa? Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Untuk nyawa berkenaan, untuk jiwa berkenaan apa yang dikerjakan, wa 'alaiha ma iktasabat, dan kena ke atasnya apa dikerjakan. Di sini dalam berdoa contohnya kena ingat lam dengan ala dia beza. Okey? Kalau saya kata da'autu lahu, saya doa untuk dia, maksud dia kebaikan. Da'autu lahu, I pray for him. For him, meaning that saya doakan kebaikan baginya. Tapi kalau saya gunakan ala, I pray upon him, kan saya doa ke atas dia, dan maksud dia saya minta bala turun kat orang tu. Faham kan? Dia lam dengan ala. Itu yang disebut kat situ, laha untuk dia, dapat kepada dia apa yang mana benda baik lah. Okey, apa yang dia kerjakan, dan kena ke atas dia benda buruk apa yang dia kerjakan. Tu maksud dia. Itu ala dengan lahu tu kena faham. Dia bukan maksud dia untuknya, ke atasnya, kosong tak. Dia ada meaning yang tersirat. Itu meaning tersirat dia adalah penggunaan huruf jar. Dalam kita kata macam berdoa pun, kalau kita kata da'autu lahu, I pray for him, maksud dia saya doakan kebaikan baginya. Dan kalau saya kata da'autu alaihi, meaning that saya doa ke atasnya supaya dia dimusnahkan, dibalakan dan sebagainya. Itu beza penggunaan bahasa Arab tu, huruf-huruf tu. Kena faham. Jadi dia kata laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat, untuk jiwa berkenaan yang Allah tak tanggungan mereka apa dia mampu ni, untuk dia apa dia kerjakan, dan kena ke atas dia apa yang dia kerjakan. Itu apa yang dikerjakan kebaikan, maka dapat untuk dia pahalanya. Dan apa yang dia kerja dari kejahatan, maka kena ke atasnya hukumannya. Itu cara dia. Mana nak dia kasabah ni kena dikerjakan, kena dia yang buat. Itu sebab kita kata dari sini Allah Ta'ala ringankan. Kalau tidak tadi, kata-kata hati tadi pasti akan dikira lagi. Tapi dengan datangnya ayat ini, kata-kata hati dia tak dikira lagi dah. Diampunkan Allah Ta'ala, tak diberikan sebagai hukum, kecuali kita buat atau cakap. Once we say it or we do it, then kita kena. Kalau selagi tak cakap, duduk dalam hati, dia tak akan keluar, maka benda tu tidak akan dikira. Tapi janganlah pula ajar hati kita supaya buat benda tu setiap hari. Nanti busuk hati kita. Kan? Aku tak cakap tapi dalam hati tu duk ni. Tak boleh lah. Belajar pula pujuk hati kita supaya sabar, redha. Belajar macam tu pula. Tu cara dia ada aspek daripada masalah ni. Maksudnya bila kita disuruh supaya tahan kemarahan, jangan lepaskan kemarahan. Bukan maksud dia kita disuruh supaya jadi macam orang kata tension dan meletupkan tempat lain. Marah dan tak boleh lepas kemarahan, pergi dalam sudut jamban jerit. Bukan macam tu. Kan ada orang buat kerja macam tu kan, dia lepas tension. Ada orang pukul-pukul pisang lah kan, dia lepaskan geram macam tu. Tak,
Kita belajar dalam surah Al-Imran itu 133. Kan kita baca Allah Taala kata apa? Kata alladzina yunfikuna fis sarra, kan orang yang muttaqin, orang bertakwa ni adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang infakkan harta ketika senang dan susah. Okey. Kemudian wal kaziminal ghaiz, orang yang tahan kemarahan. Betul di sini sebut ini ada orang angkat tangan. Dia kata ustaz, pakar psikologi kata kalau kemarahan tu ditahan tak lepaskan maka dia akan menjadi penyakit dalam dalam jiwa kita. Saya kata Islam bagi solution Islam bukan suruh kita lepaskan, tapi solution dia apa? Wal afina anin nas, orang yang memaafkan kepada orang ramai. Mana maafkan, let go. Pada dunia ni sementara, berapa lama sangat kita nak marah pun, sementara je. Lepas dia tu kita kata benda berkenaan, habislah. Kan macam benda dendam. Lepas benda dendam tu jiwa dia kosong, tak ada purpose of life. Katakanlah purpose of life dia benda dendam, geram pada seorang. Lepas habis dapat dendam dia tadi, habis dah. Tak ada benda dah nak buat. Habis mati. Dia punya jiwa pun mati, tak ada benda nak buat. Tak ada semangat, tak ada apa dah. Kosong, buang masa sebenarnya. Sebab kenapa kita belajar dalam Islam ni, kalau anda kata kita benda dalam hati kita ni, kalau boleh pujuk dia, jangan terus macam tu. Kalau dia marah, pujuk dia. Kata orang ni tak ni sekian-sekian. Kalau macam kita kata macam inilah, jaga mak. Kita jaga mak kan. Mak kita bincang dulu, mak kita cakap kemukan dan sebagainya, kita jaga dia. Tapi bila dalam detik hati kita satu kan, kita pujuk balik dengan kata, ini mak aku, kenapa aku nak bercakap macam tu pula? Dia jaga aku dulu kecil-kecil, tak pernah pun dia cuai, tiba-tiba aku buat macam ni pula. Tak boleh lah. Kita pujuk sendiri kan, comfort ourselves with ourselves. Bukannya dengan cara kita jangan lepas geram masuk tandas jerit-jerit dan sebagainya, atau ambil bantal tuk muka betul jerit-jerit juga kan, lepas geram tu tak ada. Dan psikologi dia ajar, tapi Islam tak ajar macam tu. Islam ajar let go. Okay, belajar let go. Okay. Dan dia kata apa? Dan kasabah atau iktasabah, dua bahasa yang maksud yang sama. Kasabtu atau iktasabtu sama maksud. Seperti qadara wa qtadara. Okey. Dan boleh dikatakan juga ta ni ada istif'al, boleh dikatakan minta lah apa yang dia dapatkan, dia cari. Okey. Dan dia kata iktisab ni dia kata sebenarnya dalam iktisab mencari ni dah masuk pada keburukan, tidak kepada kebaikan sebenarnya. Ini tunjukkan bahawa kejahatan ini tidak diambil kira dengannya. Mereka setelah apa? Dibuat. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, kan? Laha ma kasabat. Nampak? Mula-mula tu kasabat. Wa 'alaiha maktasabat. Kasabah yang pertama kerjakan. Kasabah kedua maksud kerjakan juga. Tapi kerjakan yang kedua tadi beza dia. Kasabah ni pasal yang pertama, kasabah ni apa yang dia buat. Boleh jadi pasal apa? Pasal dalam kita akan belajar hadis yang akan datang. Dalam hati kita lintas benda baik pun akan dikira pahala. Belum buat lagi, baru niat, dah dikira pahala satu. Kalau kita buat, dan dapat lagi pahala tambahan. Tapi berbeza dengan apa? Benda-benda yang jahat atau keburukan. Kita niat, tak ada apa lagi. Kita buat baru kena. Itu beza kasabah dengan iktasabah. Kasabah ni maksud dia kerja je. Untuk jiwa tadi apa dia kerjakan saja. Tak kira dalam hati ke luar hati ke sama. Tapi kalau untuk kejahatan, dia kena kerjakan, buat dulu benda berkenaan, dan baru dia kena. Itu maksud dia, perbezaan dia. Mana itu sebab kenapa yang dikata ada perbezaan dekat situ. Mana maksud dia masuk penggunaan iktasabah tu pasal buat, laksanakan. Dia laksanakan Pasal dalam kebaikan tidak. Kebaikan tak buat pun dapat dah. Dan kebaikan tak buat pun dah dapat. Itu kita akan baca hadis yang akan datang insya-Allah. Okey. Dan dia kata apa? Dan perbuatan dia dengan tanpa keinginan. Berbeza dengan kebaikan ini hanya keinginan saja, dicakapkan oleh hati, maka dia dapat pahala. Kemudian datang dalam sabda Nabi SAW, hadis yang datang nanti, dalam hadis 101 nanti. Dalam hadis berkenaan, Nabi SAW bersabda, dia kata apa? Idza tahaddatha 'abdi bi an ya'mala hasanatan, bila berkata-kata seorang hamba-Ku dalam hati dia untuk melaksanakan satu kebaikan, fa ana aktubuha, ni Allah Taala kata aku akan menulis untuknya hasanatan, satu kebaikan, malam ya'malha, selama dia tak buat. Dia cakap dalam hati nak buat, aku tulis untuk dia satu kebaikan. Okey, selama dia tak buat. Fa idza amilaha, bila dia buat saja benda berkenaan, fa ana aktubuha lahu bi asyri amsalha, maka aku tulis untuk dia kebaikan 10 seumpama dengan yang pertama tadi. Dapat 10 pula kebaikan. Wa idza tahaddatsa bi an ya'mala sayyi'atan, dan bila berkata-kata seorang hamba-Ku itu untuk buat satu kejahatan, fa ana aghfiruha lahu ma lam ya'malha, ma lam ya'mal, mana aku akan ampunkan untuk dia selama dia tak buat. Mana dia tercakap dalam hati,
Dan selama dia tak terkeluar benda berkenaan, tak buat, dan aku akan maafkan dia. Benda dalam hati je terlintas, tak cakap, tak keluar, dia kata aku nak geram, aku nak pukul orang ni. Selagi dia tak buat, tak apa, dia buat je kena. Okey. Dia kata fa idza amilaha, bila dia buat saja, fa ana aktubuha lahu sayiatan wahidah. Aku tulis untuk dia satu kejahatan, satu kejahatan. Mana itu beza dia pasal kasabat, iktasabat. Pasal satu tu pasal hati, kalau dia kata kasabah, apa saja yang dibuat oleh orang berkenaan, atau kerja hati dia pun dikira kebaikan. Tapi kalau keburukan hanya dikira bila apa? Jadi dengan amal luaran. Faham okey. Kemudian dia sebut lagi dalam doa berkenaan, Nabi bila Allah turunkan ayat berkenaan, Nabi pun kata qala na'am, ya. Dia kata ya. Nabi mengiyakan apa benda sebut. Dan sebenarnya datang pula, Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana, wahai Tuhan kami, la tahmil alaina, jangan kau pikulkan ke atas kami, isran, bebanan, kama hamaltahu ala alladhina min qablina, sebagaimana kau beban, kau pikulkan ke atas orang-orang sebelum dari kami. Nabi kata qala na'am. Okay, al-isru adalah bebanan, sesuatu yang perjanjian yang tak mampu, tak ditanggung sebenarnya. Bebanan, maksud bebanan tu bukan bebanan benda kerja, tapi bebanan untuk perjanjian, satu perjanjian. Macam dalam kaum terdahulu banyak orang ambil janji-janji untuk mereka. Don't do this, don't do that, macam 10 commandment dan sebagainya. Benda tadi tu simple, ada benda-benda lain Allah Taala ambil kat atas mereka tak mampu nak laksanakan. Okey, berkata Ibn Abbas, okey, dan juga Rabi' bin Anas, dia kata huwa thaqlul azim, ia adalah beban ataupun beban yang besar. Dia berkata Ibn Zaid, dia adalah dosa yang tidak ada taubat baginya dan tak ada kafarah. Dosa yang tak ada taubat. Pelik kita kata masalah. Dosa semuanya ada taubat, tapi dosa ni tak ada taubat dah. Yang tak boleh dia dipatah balik atas kaum berkenaan. Bahkan macam kita lihat bila kita baca itu berkenaan surah Al-Baqarah, kan ayat tentang ayat 161 kot. 161. Kalau tak salah 161. Kita ada baca itu berkenaan dengan tajuk Allah nyatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Ini orang-orang yang menyembunyikan apa yang kami turunkan daripada keterangan dan juga bukti dan juga petunjuk. 159 160. Kan ayat ni kan bila kita baca, Ibnu Katsir kata apa? Dia kata dalam ayat ni Allah kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sebenarnya orang-orang yang menyembunyikan apa kami turunkan daripada bukti-bukti dan juga petunjuk, mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, selama mana kami terangkan ia kepada manusia dalam kitab, ulaika, orang-orang yang membuat kerja macam ni, menyembunyikan ilmu yang benar, yang maksud dia pendakwah kepada inilah benda-benda yang salah dan sebagainya, ulaika, mereka itu yal'anuhumullah, dilaknat mereka ni oleh Allah, wa yal'anuhumul la'inun, dan akan melaknat mereka segala yang melaknat. Dan kalau macam seorang alim akan diampunkan oleh Allah Ta'ala, didoakan untuk kebaikan oleh semua benda, orang ni akan juga dilaknat oleh semua orang. Jadi lepas tu bila baca, kemudian Allah sebut illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang taubat di kalangan mereka ni, dan juga memperelokkan amal dan jelaskan semula. Maka orang ini Allah Ta'ala kata faulaika atubu alaihim, mereka ini adalah orang yang aku beri taubat ke atas mereka, wa ana tawwabur rahim, aku beri taubat lagi maha penyayang. Ibnu Katsir ketika syarahkan ayat ni, tafsirkan, dia kata apa? Ini adalah satu berita gembira untuk umat Islam, untuk umat ini yang tak dapat dari umat terdahulu. Yang mana kalau dari Islam ni dia kata apa? Kalau seorang pendakwah kepada kesesatan dan juga pendakwah kepada bid'ah dan sebagainya, jika mereka nak bertaubat, maka pintu taubat masih lagi terbuka untuk mereka. Tak ada siapa boleh sekat. Macam kita kata itu, saya kata contoh apa? Ayah Pin, kalau dia nak bertaubat kan, dia kata saya bertaubat, patah balik daripada apa yang saya cakap dahulu kan, maka dalam Islam dia masih lagi ada peluang. Di sisi Yahudi zaman dahulu, bila mereka buat ada 3-4 benda, macam bila kita kata yang kaum terdahulu, dosa tu berterusan, Allah tak patah balik kan dah, terus. Maknanya ketika tu minta ampun pun tak diberikan sebagai keampunan. Setelah datang tanda-tanda, mereka tak dapat dah. Berbeza macam kecuali kaum Yunus saja. Nabi Yunus AS jadi kaum dia yang datang tanda untuk bala datang, diorang bertaubat, Allah terima. Lain semua sekali dah datang tanda berkenaan bertaubat, Allah tolak, reject. Hatta Firaun ketika mana dia tengah tenggelam tu kan, dan surah Yunus kata inni tubtul an, aku bertaubat sekarang. Kau kata al-ana, dia kata aku beriman apa ini, amantu billah wa billadhi amantu bi Bani Israil, aku beriman dengan Tuhan yang beriman dengannya Bani Israel. Kau tak kata al-ana, adakah sekarang?
Adakah sekarang Allah Ta'ala tak terima taubat dia? Mana itu kadang-kadang ada dosa ataupun bebanan ke atas manusia ni Allah Ta'ala beri kepada dia, dia tak ada taubat dah, patah balik. Tapi atas umat Islam, dengan sebab inilah yang kita kata, yang kita doa kita kan, Allah kata, so kita berdoa, Rabbana wala tahmil alaina, wahai Tuhan kami, jangan kau tanggung atas kami isran, bebanan paling berat-berat, perjanjian dan sebagainya, yang macam mana kau bebankan atas orang sebelum kami, yang mereka kena tak boleh patah balik. Macam kita sekarang ni, ayat ini antara sebab menyebabkan siapa-siapa yang dah buat jahat, salah dan sebagainya dalam Islam, anda masih boleh bertaubat dengan syarat apa? Taubat, elok amal, dan juga apa? Terangkan semula. Tapi kalau tak buat benda tiga ni, maka tak diterima oleh Allah Ta'ala. Hatta kadang-kadang ada orang tu menipu atas nama Rasulullah SAW. Ni zaman kita sekarang pelik. Ada kumpulan manusia ni sibuk ikut-ikut Habib-Habib ni. Ada sebagian Habib ni tipu atas nama Nabi, berbohong. Hadis tak ada, dia kata ada. Dia kata kalau Rasulullah fi hadis al-Bukhari dan sebagainya. Tak ada hadis tu, tapi dia tipu. Kalau tak nak murid, dia kata, yelah, takkan silap kot, takkan salah. Dia cakap macam tu. Saya kata dengan dia, biar benar. Saya kata, mana boleh macam ni? Orang menipu atas nama Nabi, kita ambil sebagai guru kita. Tak boleh. Kan, kalau dia kata orang ni nak bertaubat, saya kata dia kena terangkan balik. Saya silap hari tu. Dia kena cakap, saya tersalah hari tu. Bukannya dengan apa, duduk diam aja. Kononnya dah keluar fatwa baru tu, maksud dia dah patah balik lah. Tak, dia kena cakap, saya silap, saya salah. Ini benda tak betul dan sebagainya, saya patah balik daripada pendapat saya hari tu. Kena cakap macam tu. Bukan pasal orang ramai tersesat dengan kata-kata dia. Tak ada, dia kata, seseorang Habib-Habib ni kata, kalau bertawaf di kubur tu adalah syirik, dia kata, maka bertawaf di apa? Di Baitullah juga tak boleh. Tawaf di Baitullah disamakan dengan tawaf dekat kubur. Itu perbuatan Rasulullah SAW, ini perbuatan dia. Ni, konon dia setara dengan Nabi. Mana perbuatan dia ni, kumpulan dia ni setara dengan Nabi SAW. Kerana mereka ni keturunan Rasulullah. Ni masalah dia, kita kata konsep yang salah. Jadi kita kata dalam tajuk ni macam dikatakan oleh Ibn Abbas tadi dan yang lain, dia kata maksud dia, Ibn Zaid kata ia adalah dosa. Isrun ni adalah dosa yang tak ada taubat dan tak ada kafarah, tak ada penebus. Kita dalam Islam dosa tu ada penebus dia, tebusan dia. Ya. Setiap dosa tu ada tebusan dia. Maksud kita kata contoh macam zihar ke, makan bulan Ramadan ke dan sebagainya, berbuka pada bulan Ramadan atau bersetubuh pada bulan Ramadan ke dan sebagainya, ada penebus baginya. Tapi untuk ada tanggungan pada orang sebelum kita, lepas dilanggar, tak ada dah. Bahkan Allah Ta'ala laknat terus ke atas mereka dengan sebab apa? Perbuatan mereka buat tadi. Hatta kadang-kadang peringkat mereka ni sanggup untuk apa? Bebanan tu sampai berat, atau perjanjian jadi sampai berat, dalam sekali dia bunuh para anbiya. Macam Bani Israel bunuh para anbiya. Ini menunjukkan bahawa tak ada taubat dah. Seriously, kan bunuh para nabi, apa lagi sebenarnya kan. Tapi itu bagi mereka. Atau bagi kita dalam Islam, taubat itu masih lagi berjalan. Masih lagi berjalan dan dibenarkan untuk orang itu bertaubat. Jelas? Okey. Dan Nabi pun kata, na'am. Nabi kata apa? Na'am. Okey. Kemudian Rabbana wala tahmil alaina Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wahai Tuhan kami, yang kau tanggung ke atas kami apa? Ma la taqata lana bih, apa yang tidak mampu untuk kami menanggungnya. Dan Allah Ta'ala dah letakkan di awal tu, Allah Ta'ala jawab dah. Dengan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala dah berikan dah. Ya, apa yang kita doa ni, dia suruh kita baca, tapi dia dah berikan upfront kepada kita bahawa itu akan telah pun berlaku. Qala, na'am. Nabi pun berkata, na'am. Wa'fu anna. Wa'fu anna. Waghfir lana. Warhamna. Qila i'fi an kabair. Mana? I'fi anna, mana maafkanlah. Maafkanlah untuk kami apa? Dosa-dosa besar. Okey? Maksud i'fi. Jadi afa ni atau afiat, maksud dia ada banyak meaning. Afa ni maksud dia memaafkan. Okey. Juga afa ni kadang-kadang maksud dia macam apa? Kalau saya kata kepada orang tu, okey, saya kata tak ada dah dia hutang dengan saya. Ni afa jugalah. Afautu anhu. Mana dia hutang saya? Afautu an. Saya maafkan dia. Mana maksud saya lepaskan hutang yang dia ada kat atas saya. Itu pun maaf juga, digunakan afa juga. Ataupun orang tu macam kita kata afiah. Kan, afiah maksud dia bersih daripada segala penyakit dan juga kecacatan. Atau afiah juga. Afa juga. Itu meaning dia banyak. Tapi di sini dipilih oleh sebagian ahli tafsir, dia kata dimaksudkan i'fi. Mana wa'fu anna, u'fu anil kabair, daripada dosa-dosa besar. Waghfir lana, ampunkan untuk kami apa? As-saghair. Mana benda dosa-dosa kecil. Ampunkan kami dosa-dosa besar dan bersihkan kami dari dosa-dosa besar kami, dan juga apa? Maafkan kami, ampunkan kami daripada apa? Dosa-dosa yang kecil, kesalahan kecil kami. Tu maksud dia afa. Saya kata lah, hutang. Dia hutang saya kata afa tu angk. Penggunaan tadi. Maksud dia dosa besar dia tak lepas dah. Tapi memang kita kata dimaafkan terus oleh Allah Ta'ala. Okey, itu maksud dia.
Dan ighfir anis saghair. Ighfir lana ay ighfir lana saghair, mana dosa-dosa kecil. Warhamna. Okey, warhamna. Warham dan dan rahmatilah, belas kasihanlah. Na kami, warhamna itu warham, belas kasihan, na pada kami. Maksud dia itu satu pengertian. Dikatakan ufu anil aqawil, waghfir al af'al, warham bit tawalil altaf wasinil al ahwal. Okey. Pendapat pertama dia kata ufu anna ai kabair, dosa-dosa besar. Ighfir lana anis saghair, mana daripada dosa-dosa kecil kita. Maafkan kami dosa kecil, dan rahmati kami, berbelas kasihan daripada kami. Dan ada katakan ufu anil aqwal, maafkan kami pada kata-kata, dan ighfir pada af'al, pada perbuatan, dan irham, mana belas kasihanlah pada kami secara apa, silih berganti dengan berbeza keadaan. Tak kira keadaan apa sekalipun, belas kasihan daripada kami. Mana keadaan kita berbeza. Ada masa kita rajin, ada masa kita malas, ada masa kita rajin datang kelas, ada masa kita ponteng. Kan? Ada masa kan kita semangat, ada masa kita hilang. Itu biasa kan? Jadi kita minta Allah Ta'ala belas kasihan pada kita pada setiap keadaan, maksud dia. Maksud keadaan apa sahaja kita duduk kita, maka kita minta Allah Ta'ala itu maksud dia, okay? Dan asal afu tu adalah tashil wal maghfirah was satru. Mana asal afu ni adalah pemudahan ataupun keampunan dan juga penutupan. Dan rahmatlah menyampaikan nikmat kepada orang yang memerlukan. Okey. Mana ighfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana, engkaulah tuan kami. Engkaulah tuan kami. Okay. Dan ingat maula dan bahasa Arab dia dua meaning. Tuan. Satu lagi orang yang menjaga, orang yang dijaga, dua-dua sekali. Maula ni dua-dua sekali kena. Maula, orang yang menjadi tuan. Zaman dahulu kan ada orang Maula Ibn Abbas. Maksud dia orang tu bawa jaga Ibn Abbas. Ibn Abbas penjaga dia bawa jaga Ibn Abbas. Dia bawa jagaan Ibn Abbas. Macam contoh macam ni zaman dahulu. Sekarang ni saya perasan ada orang kata Maula, yang budak-budak yang tak sah taraf kalau lahir. Kan? Tahu kan? Kau tak tahu? Kan anak angkat kan? Maula. Dia kata Maula tu pasal apa? Maula tu pasal bawa jagaan. Dia bawa jagaan. Siapa dia macam tu, macam Abu Aziz kan bawa jagaan, dia maksud dia macam tu. Digunakan sekarang. Tapi lama dulu bin Abdullah tapi Maula suami lah. Maula bersuami tadi atau keluarga berkenaan. Zaman dahulu macam ni. Okey. Contoh orang Madinah, setiap kumpulan kaum tu dia ada puak-puak dia masing-masing. Contoh macam di Makkah tu ada Bani Abdul Muttalib, ada Bani Hashim, ada kan. Diorang ni satu keluarga besar. So setiap orang yang datang bukan ahli kawasan berkenaan, kalau masuk nak tinggal di situ, dia kena duduk bawah jagaan siapa-siapa daripada kawasan berkenaan. Sebab apa? Kalau anda kata dia datang berseorangan, katakanlah dia buat jenayah. Contohnya dia bunuh orang. Dan ketika waktu tersebut orang yang dibunuh tadi nakkan diat, bayar balik hutang dan sebagainya. Contoh macam nakkan 100 ekor unta. Yang akan bayar adalah keluarga yang jaga dia. Macam juga anak angkat yang dijaga oleh satu keluarga tadi. Mana sebelum umur dia 18 tahun ke atas, maksud dia kalau dia mencuri barang dekat pasar raya ke, dia hilang ke, dan polis akan telefon keluarga angkat dia tadi. Pasal orang tu menjaga budak tersebut. Penjaga, faham? Jadi kalau kita sebut anta maulana, engkau ya Allah maulana, tuan kami, mana yang menjaga kami, okey, maulana, tuan kami, orang yang menjaga yang menjaga kami pada urusan-urusan kami dan juga pembantu kami, okey. Fansurna 'alal qaumil kafirin, bantulah kami ke atas orang-orang yang kafir. Surah Baqarah ayat 286. Nabi kata qala na'am, Nabi kata na'am. Huruf na'am ni adalah huruf jawab, jawab sebagai jawab, dan di sini adalah jawapan bagi apa yang didoakan di dalam ayat-ayat berkenaan. So datang dari riwayat yang lain, dia kata apa? Abu Ibn Abbas radhiyallahu anhu, okey. Nabi kata qad fa'alt. Engkau telah pun aku buat. Dia kata ya, na'am, aku telah buat. Maksudnya dia iakan apa yang Allah Taala perintahkan. Orang-orang beriman akan berkata macam tu, dan itulah yang kita kata, Nabi kata qad fa'altu, aku telah lakukan. Maksudnya na'am. Di sini ganti dia na'am. Na'am ni huruf tau, bukan isim. Tahu tak? Tak tahu. Main guna je lama dah. Na'am. Na'am ni adalah huruf. Dia macam hal. Hal, adakah? Na'am, ya. La, tidak. Na'am huruf, la pun huruf. Huruf. Dia bukannya isim, dia bukan fi'il. Okey.
Dan dia ada pengkhabaran Allah Ta'ala bahawa dia telah menyahut mereka pada doa-doa berkenaan. Dia maksudnya Nabi sebut apa yang Allah Ta'ala kata. Qala na'am, dia kata na'am tu maksud dia Nabi jawabkan, mengatakan Allah Ta'ala kata ya. Bila umat Islam kata doa tersebut, Allah Ta'ala kata ya, aku bagi kamu. Maksudnya aku telah buat pun apa yang kamu nak. Dia kata Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Allah Ta'ala pun jawab na'am, ya. Okay, itu maksud dia. Maka semua orang yang berdoa akan berkongsi dengan para sahabat dalam apa? Dalam keimanan mereka, keikhlasan mereka dan penyerahan mereka kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala akan menjawab pada orang berkenaan, orang-orang yang yang berdoa dalam keadaan dia bersama para sahabat dalam iman, ikhlas dan juga penyerahan. Allah Ta'ala akan jawab benda yang sama kepada orang tersebut. Syarat dia. Mana doa tu kita nak baca, tapi kena ikutlah cara para sahabat. Dari segi apa? Iman kita, islah kita dan juga penyerahan kita. Kadang-kadang ada orang tu dia sering baca ayat ni tapi kita tahlil. Tahlil tak baca. Sedangkan sebenarnya doa ini adalah doa untuk semua orang yang tahu bahawa benda ni adalah satu keputusan Allah Ta'ala untuk kita. Sebab Allah Ta'ala beri kita tanggungjawab, kita tak mampu nak tanggung. Jadi Allah Ta'ala beri pada kita doa untuk apa? Kita mendapatkan kebaikan. Supaya Allah Ta'ala ampunkan segala dosa kita dan Allah Ta'ala beri pada kita keringanan dalam masalah ibadat. Ringan tu takkan benda baru berlaku, tapi dimudahkan kita. Contoh macam kita nak belajar, kita doa-doa macam ni, kau tak datangkan ada orang buka kelas agama kat situ. So kita pun ikut kelas. Kau tak kena datang jauh-jauh. Faham tak? So konsep dia sekarang ni dimudahkan dengan cara tadi. Kemudahan Allah Ta'ala berikan. Faham Okey. Kerana janji Allah Ta'ala adalah janji benar dan kata-kata Allah Ta'ala adalah kata-kata yang hak. Dan dahulunya Muaz, okey, bin Jabal bila mana dia baca doa ini, dia akan tutup dengan apa? Amin. Macam mana dia dia baca Fatihah. Dan pendapatan tu baiklah, tapi kita kata memang Nabi tak galak, tak ada tunjukkan, cuma para sahabat faham ini adalah doa. Mana kita kata amin. Lepas kita baca ayat berkenaan, kita kata amin, makbulkanlah ya Allah. Maksud dia tak ada masalah jugalah. Cuma Nabi sendiri pun kita kata dan sebut bahawa Allah Ta'ala telah pun kata na'am. Ataupun qad fa'altu. Aku telah buat dah apa yang kamu minta ni. Aku telah bagi apa yang kamu minta ni. Itu maksud dia. Faham Baik. Dah hadis yang ke-100. Wa anhu daripada dia juga. Okay. Siapa dia tu? Ibn Mas'ud kan? Siapa dia maksud kan? Anhu. Abu Hurairah. Semua senyap. Tidak tahu. Tengok situ lah. Okey. Wa anhu daripada daripada Abu Hurairah juga. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, dalam sabda Rasulullah SAW, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala tajawaza li ummati amma haddathat bihi anfusaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala berlepas, mana tidak mengambil kira, mengambil tak indah terhadap umatku, amma haddathat bihi anfusaha, berkenaan dengan apa yang dikatakan, diceritakan oleh jiwa dia, dalaman dia. Malam selama mana, lam tidak takmal, ia jiwa berkenaan beramal atau melaksanakan, buat benda yang dia rasa tu, atau takallama bihi, atau dia bercakap dengannya, okey. Dia kata kat sini, dia kata riwayat ni anfusaha, hadzbi anfusaha, mana dia cakap pada jiwa dia. Okey, mana maksud dia mana dia bercakap dengan diri. Kan kita biasa kan dia kata macam, apa salah macam ni, kan kita bersembang dengan diri kita sendiri. Kita dengar apa kita cakap. Mana kita bercakap dengan diri kita sendiri. Bukan gila, tak gila. Bukan, benda tu adalah benda biasa. Cuma kalau orang tu asyik dengar suara pelik tu lain cerita. Dia kata dalam diri dia, kalau dia bercakap, kenapa aku buat macam ni? Apa salah suami aku tak balik lagi? Asal nak aku sakit? Dia macam itulah. Benda tadi itulah perbualan diri kita. Yang benda ni sebenarnya adalah di antara perkara dalam solat yang kena tinggalkan. Jangan bersembang dengan diri anda sendiri. Kan banyak orang bersembang diri sendiri kan. Lepas takbir dia Allahu Akbar, lepas tu dia pun dah progress ni tutup belum? Dia sembang diri sendiri lah. Tu bersembang dia. Rasanya macam dah tutup dah. Tak apalah, agaknya ada. Macam mana tu? Dia itu dipanggil berbual dengan diri sendiri. Tapi kalau terlampau biasa sangat, masalah. Nak sembahyang akan masalah khusyuk tu akan terganggu. Cara dia actually kena, kalau nak hilangkan dalam solat, berikan tumpuan kita kepada bacaan. Kalau kita baca solat berjemaah, bacaan kita tu kita ikutkan luar dan dalam. Dia kata alhamdulillahirabbil alamin. Ikut hati kita pun ikut benda yang sama. Dan tak adalah alhamdulillahirabbil alamin, betul kepala kita duk ingat benda lain. Tu kena apa kita dengar, apa kita sebut, kita tumpukan.
Mana beri concentration, hati kita ikut juga. Kalau imam membaca Quran dan sebagainya, hati kita ikutkan juga dengan apa yang dibacakan. Tumpukan pendengaran kita pada apa bacaan imam tersebut, dan dia akan berhenti. Tapi kalau kita loskan saja, siap lah. Kita loskan, dia akan datang lah. Imam ni lambat pula. Ustaz. Dia kata dia ni Wahabi. Dia tidak tahu. Dia akan sembang. Itu masalah dia. Okey. Baik, itu masalah kita kata. Memang kita kata perbualan manusia ni dengan hati dia adalah benda yang biasa, tak ada masalah. Okey. Yang dimaksudkan, dia kata Allah Taala tidak akan mengambil innallaha tajawazan ummati. Allah Taala tidak akan mengambil kira keadaannya ke atas jiwa berkenaan, cerita-cerita atau perbualan-perbualan yang mendatang, yang tidak ada ketetapan. Mana perbualan itu datang melintas sesuka hati, dan hati dia sendiri pun tidaklah pula suka dengan perbualan tersebut, dan juga tak cenderung pada benda tu. Bukan yang cenderung tu lain. Macam memang dia pada muka, dia layan pula benda tu. Jangan layan lah. Dia kata pada diri dia, apa pasal aku buat macam ni. Macam kadang-kadang ada macam ada kawan-kawan saya jadi ustaz ni, dia kata macam ni, dia nak pergi mengajar, tiba-tiba macam hati kata, ni kalau pergi mengajar ni dapat duit ni. Macam tu kan. Dia benda macam tu kan. Benda dia tak suka benda berkenaan, dia kena sedar lah, tak boleh. Ada kawan saya lagi bagus, kadang-kadang dia rasanya tu dia tak pergi langsung. Dia telefon masjid, minta maaf lah, saya ada hal sikit lah, dia tak pergi. Nak ajar duit diri dia, pasal dia tak nak bagi benda tu jadi terbiasa. Maksudnya dia kadang-kadang kita rasa benda ni datang, rosak. Percayalah cakap saya, bukan orang biasa je, ustaz-ustaz pun kena. Pasal benda tu akan datang, syaitan akan colok sikit. Benda tu bukan dia nak fikir, dia tak fikir dah, dia cakap dia tak ada masalah. Tapi kadang datang, ni kalau duit banyak ni boleh beli wagang ni. Dia jolok sikit, sorok. Jadi bila dia sembang kan, perbualan tu masuk, kadang-kadang tu datang, dia pun tak suka. Kalau macam para sahabat zaman dahulu, ada benda-benda yang dicakap tu, kadang-kadang kena tu berkenaan Allah Ta'ala. Dia pandang, kenapa Allah Ta'ala buat macam ni? Kalau dah dia maha kuasa, kenapa dia mesti paksa kita beribadat? Dia tak perlukan ibadat kita. Lepas tu, kalau dia mudahkan masuk syurga neraka tu, kan direct kan bagus. Lepas tu, dia start get ongoing. Mana macam tu. Kalau anda kata, ada separuh orang, benda tu adalah fikrah, pemikiran. Macam orang-orang yang tak percaya Tuhan, dia berfikir macam tu untuk apa? Keluarkan apa? Hujah. Adapun orang-orang tertentu yang lain, dia bukan fikir, dia nak tak fikir, terlintas. Cekawan saya seorang budak, saya belajar tu dekat Perak, dekat Pahang. Budak ni sikit masalah, suka falsafah. Dia kata apa? Dia kata, ya pasal tak faham lah, budak-budak mana kerti apa benda. Tapi benda dia cakap tu, kita dah, budak-budak kawan-kawan dengar lah. Dia kata, boleh tak kita bayangkan, dia kata, kita ni makhluk Allah Ta'ala, bawah jagaan Allah Ta'ala, kan? Mana kita bawah kuasa Allah Ta'ala. Lepas tu ada Tuhan lain sebelah ni, dia ada makhluk dia sendiri. Tak kacau Allah Ta'ala punya makhluk dia tu. Tu kita dengan Allah Ta'ala, dia makhluk dia. Maka tak ada masalah macam tu, dia kata. Lepas tu mungkin macam baru kawan-kawan kata, macam logik juga, dia kata. Tapi masalahnya bertentangan dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau tak kata walam yakul lahu kufu, mana Allah Ta'ala tidak ada untuknya yang setara, yang sekufu, setanding. Ada tu dia standing lah tu. Tapi ya budak-budak tak faham, mana ngerti apa. Tapi benda tu kadang terkeluar. Dia boleh sembang lah kawan-kawan lain cerita macam tu. Mungkin terdatang nak idea dalam kepala dia, dia sembang macam tu. Faham tak? Jadi konsepnya. Ada pula kadang-kadang orang tu buat qadar. Dia bercakap tentang qadar. Kalau Allah Ta'ala dah berikan tentu semua sekali, kita beramal ni buat apa? Para sahabat pernah bercakap, tapi Nabi benarkan balik. Ni contoh macam ni lah. Macam 3-4 hari ni kan, orang sibuk berkenaan pilihan raya dan sebagainya. Lepas tu kemudian kata ini menang, ni kalah dan sebagainya. Jadi bila saya cakap tadi ada dekat Segambut kan, pakcik-pakcik tu kata nak menang ni untuk perubahan. Saya kata dengar sini, saya kata pakcik. Dia tunggu jawab. Saya kata dengan dia, dalam hadis Nabi SAW kan, dalam satu hadis yang saya pernah baca hadis ni, Ibnu Dailami, dia actually dia terkenal pasal dia ni, dia lah yang tanya benda ni kepada para sahabat. Kisah dia pasal dia rasa sesuatu dan diri dia, dan dia feel something dan diri dia about qadar. Jadi macam saya kata dengan orang, saya kata macam ni, menang atau kalah bukan syarat. Pasal Allah Ta'ala dan Islam ni, dalam agama kita ni, disuruh kita buat kerja. Orang panggil apa? The result atau achievement tadi, Allah Ta'ala tak tanya. Ada manusia macam para anbiya sendiri berdakwah, tak ada result. Mana nak kaum dia tak ikut seorang pun. Macam Nabi kata, ada seorang Nabi tu datang berdakwah, seorang pun tak ikut. Ada 2 orang tu, 2 orang je ikut. Ada 3 orang je ikut. Ada orang datang tak ada ikut langsung, ada belasan orang. Macam Nabi Nuh AS belasan orang. Ibrahim tak ada siapa ikut langsung.
Dia maksudnya saya cakap ini, saya kata nakkan perubahan bagus, tapi masalah sekarang ni jangan sampai ketika nak kita kata matlamat itu menang, pasal jangan kita sangka bahawa bila kita dapat kemenangan, mana ada orang yang kata nak menang tadi, jangan rasa bahawa menang tadi menyebabkan dia berkuasa dan dia mampu untuk buat segala-galanya. Bahkan kadang-kadang Allah Ta'ala beri kemenangan bukan untuk tu, ujian saja. Bahkan kita bahaya, kita faham pasal Allah Ta'ala beri pada kita barang-barang, benda-benda kebaikan dan sebagainya, ada separuhnya ujian, nak test kita ke mana duduk. Kan dapat tiba-tiba nampak duit bling siap. Mula kena faham. Pasal ada orang kadang-kadang tak tahan ujian. Ada orang kena uji dengan harta, dia tak kisah. Bawa lah bagi pada 1 juta pun dia tak kisah langsung. Tapi ada orang kena uji dengan RM1, RM10, RM100 pun dia tumbang. Kita tahu. Jadi saya baca pada pakcik-pakcik tu. Saya kata macam ni. Baca hadis ni kata. Dalam hadis ni berkata, dalam hadis ni Ibn Dailami, seorang tabi'in, dia kata dia kata ataitu Ubay bin Ka'ab. Aku datang jumpa Ubay bin Ka'ab. Fakultulah, aku kata pada dia, waqa'a fi nafsi syai', telah datang dalam hatiku ni sikit benda, something minal qadar, berkenaan qadar, something macam aku tak puas hati dengan qadar ni. Maksud dia lah. Saya apa? Hadis ni, jadi ceritakanlah kepadaku bi syai'in, dengan sesuatu, la'alla Allah, moga-moga Allah ayyudhibahu min qalbi, Allah hilangkan rasa tadi dalam hatiku. Maksud dia Ibn Dalami ni bagus. Dia rasa benda tu dia tak suka. The feeling dia tak nak, rasa berkenaan. So, dia datang jumpa. Bila jumpa dengan Ubay bin Ka'ab, dia tanya. Yang Ubay bin Ka'ab ni adalah guru Quran zaman Rasulullah SAW hidup. Dia kata apa? Berkata Ubay bin Ka'ab, "Lau anna Allah 'adzaba ahla samawatihi wa ahla ardihi, 'adzabahum wa huwa ghairu zalimin lahum." Dia kata kalaulah sekiranya Allah Ta'ala mengazab mana semua makhluk dekat dunia ni, dengan binatang ke kedai ke kuda ke kambing ke apa semua, apa mikroorganisma, serangga di langit dan di bumi, semua sekali Allah Ta'ala azab. Malaikat-malaikat semua Allah Ta'ala azab. Adzabahum, Allah Ta'ala akan azab mereka, wa huwa ghairu zalimin lahum, dan keadaan Allah Ta'ala tak zalim pada mereka. Kalau dia nak masukkan semua dalam neraka, itu hak dia. Kalau dia nak buat benda berkenaan, tak ada siapa boleh persoalkan. Bahkan dia akan buat dalam keadaan dia tak zalim pun. Walau rahimahum, kalau dia rahmati mereka, belas kasihan pada mereka, kanat rahmatu khairan lahum min a'malihim, adalah amalan rahmat Allah Ta'ala ke atas mereka ni, untuk mereka ni adalah lebih baik daripada amalan mereka sendiri. Betul lah, pasal amalan manusia buat sebenarnya tak boleh mencapai kadar rahmat Allah Ta'ala. Kadar rahmat Allah Ta'ala ni kita adalah paling besar. Sedangkan amal kita buat, macam kita dapat hadir kelas hari ni, datang sesama, kata sihat tak datang kelas, sesama kita tak minta, tapi dah mula kena hujan semalam, dah mula nak semua. Kan contohnya sumbat hidung lah. Jadi kalau nak demam, tak demam bukan pilihan kita. Tapi untuk dapat buat ibadat, kan, sihat badan dan sebagainya, masa kosong, tak ada berita tak menyenangkan hati kita tenang, itu adalah anugerah Allah Ta'ala. So amal kita buat, tak boleh kita nak tanding Allah Ta'ala punya rahmat. Tak boleh kita bayangkan pun mana rahmat Allah Ta'ala belas kasih pada kita lebih baik daripada amal yang kita buat sebenarnya. Pasal benda kita dapat beramal pun kena dengan rahmat Allah Ta'ala. Kita beramal, dapat datang kelas ni dengan rahmat Allah Ta'ala. Malaikat doakan kita, ya Allah ampunkan mereka. Tapi dalam masa sama, kita datang ni dengan apa? Aturan Allah Ta'ala berikan. Ada masa tiba anak kita demam, tak boleh datang kelas. Kan siapa yang aturkan? Allah Ta'ala. Ada masa kita tension lah, sonok tengok cerita television pun juga. Jadi aturan Allah Ta'ala pada kita. Okay. Jadi dia tak sama lagi. Kemudian Ubay bin Ka'ab kata lagi, walau anfaqta mithla Uhudin dhahaba fi sabilillah, dan kalau kau infakkan di sebesar bukit Uhud, emas sebesar bukit Uhud, fi sabilillah, di jalan Allah Ta'ala, ma qabilahu Allah minka, tidak akan terima ia daripada engkau, hatta sehingga tu'mina bil qadar, engkau beriman qadar. Dan ini wording belakang ni yang agak ni sikit, yang kadang-kadang orang macam macam mana ni ustaz, dengar, wa ta'lama, dan kau tahu, annama asabaka, bahawa apa-apa menimpa engkau, lam yakun liyukhti'uk, takkan boleh terlepas dari engkau. Mana anything kena pada kita, musibah, sakit ke, penat ke, kematian ke, kekurangan ke, kehilangan ke, semua kena tu tadi, pusinglah mana pun tak akan lepas. Ni balik pada ayat tadi yang kata apa? Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah, kan, mana fayaqul rabbi akramah, mana Allah Ta'ala beri nikmat pada dia, dia rasa benda sekian, tapi sebenarnya ibtila. Allah Ta'ala boleh bagi benda berkenaan, kan, tapi kita kalau kena benda berkenaan yang tak buruk lah, buruk kita terbalik. Pasal lepas tu qadaran rizqah, kita pusing. Ada orang tu kita nak kayakan, dia tak boleh kaya langsung. Bagi dia modal banyak mana pun, dia akan muflis juga. Tak pandai menjaga.
Asyik kena tipu je pun ada, Mana maksud dia, pusing mana pun takkan lepas. Mana maksud dia, kalau anda kata, dia kata apa? Wa ta'lama anna ma asaba. Engkau takkan, Allah takkan terima infak harta tadi sehinggalah engkau beriman dengan qadar, dan engkau tahu bahawa apa-apa timpa engkau takkan boleh terlepas dari engkau. Takkan boleh yukhti'u, takkan miss, will not miss you. Anything that kena upon you will not miss. Not a single thing. Tak ada tanya macam, nasib baik, takkan terlepas, kita dapat ngelak, takkan ngelak. Elak lah mana pun takkan boleh buat. Doa lah mana pun takkan hilang. Contoh macam kalau tak nak kena kan, kita baca dah doa bagi tadi. Doa keluar rumah buat dah. Doa naik kenderaan pun kena buat dah. Jalan bismillah. Kalau tak nak kena kan, pada kita accident, kita pusing mana pun mesti kena. Bukan maksudnya macam, dah buat benda ni kenapa juga kena. Kan bagi ada orang kata kan, dah buat dah doa, kenapa kena juga. Kan Nabi SAW pernah kena sihir. Sejak bila Allah tak pernah jaga Nabi? Saya tanya diri kita balik. Nabi SAW kan bawa jaga Allah Ta'ala. Kan tapi Allah Ta'ala izinkan kena sihir. So kita nak kata apa? Kenalah juga. Sedangkan Nabi SAW walaupun tak pernah lalai kan, dia mengingati Allah Ta'ala, tapi bila nak kenakan supaya dapat apa? Pengajaran pada umat ini, maka Allah Ta'ala kenakan juga, dan kita nak cakap apa? Mana kita kena faham macam tu. Maksudnya apa-apa kena kita, pusinglah mana pun, you don't have to regret it. Tak payah regret macam, kalau lah aku lambat sikit mungkin tak terkena. Tak, mesti kena juga. Pasal ni balik pada surah Al-Hadid. Contohnya Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Hadid 22-23. Allah Ta'ala nyatakan apa? Ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak menimpa sebarang musibah di muka bumi. Wala fi anfusikum. Tidak juga pada diri kamu. Illa fi kitab. Mereka telah apa? Ada kitab tertulis. Min qabli an nabraha. Sebelum kami jadikannya berlaku, dah tertulis dah. Inna dhalika. Sungguhnya itu, mana menjadikan suatu benda sebelum berlaku dia tertulis. Allah di sisi Allah yasir, mudah. Kenapa? Kenapa kena percaya ni? Likaila taksau ala ma fatakum. Supaya kamu tak rasa sesal di atas apa yang hilang dari kamu. Pasal berlaku saja musibah pada kita, benda tu tadi, kadang-kadang Allah nak bagi kebaikan pada kita. Dengan musibah tadi dihapuskan dosa kita, dihilangkan segala kesalahan kita, diberikan kita kenaikan darjat dan juga iman yang tinggi dengan musibah. Macam kita kata macam nak tulinkan emas, kena bakar dulu, bukan duduk diam tenung emas tu kan. Basuh tulin, mana boleh. Kena bakar, dia kata. Pembakaran itulah ujian. Ibtila Allah Ta'ala kat atas kita, supaya dibuang kotoran, dibuang benda tak elok dari hati kita dengan ujian tadi. Kita percaya sungguh bahawa dia adalah Allah Ta'ala yang mendengar doa-doa kita. Ibtila. Maksud dia, menimpa benda tadi, kalau tidaklah kamu apa? Terlepas je kita, alamak tadi. Wala tafrahu, dan kamu tak bergembira pula dengan atakum, benda Allah Ta'ala beri pada kamu. Kan Allah Ta'ala beri pada kita macam-macam kan. Kita macam, ini tanda Allah Ta'ala sayang aku ni. Tak. Belum lagi. Pasal kena musibah, dapat kebaikan, belum lagi pahala dosa. Pahala dosa tu akan kira di mana? Dikira pada apa? Kita punya tindakan. Kena musibah, sabar ke tidak? Balik pada Allah Ta'ala dulu ke tidak? Atau kena kebaikan, kita infak kepada, sedar tak ini ujian Allah Ta'ala? Atau kita rasa ini macam satu apa? Blessing from Allah kita ni kerana tak. Faham tak? Apa perasaan kita? Adakah kita guna pada jalan betul? Pasal dapat benda tadi belum lagi dosa pahala. Macam tuan-tuan lahir anak siapa kan? Anak Pak Imam ke, anak mufti ke, mana dosa pahala lagi? Tapi bila lepas kita besar, kita buat tindakan, choices kita buat tu akan menyebabkan dosa pahala. Tapi environment tadi, Allah Ta'ala tak hukum kita dengan environment berkenaan. Bukan bumi berlaku ke, hujan turun ke, anda tak salah lagi. Tak ada dosa pahala lagi. Tindakan anda berkenaan benda tersebut, itu akan dikira. So jadi macam Ibn Dalami ni, dia bila Ubay bin Ka'ab kata pada dia, engkau tahu bahawa engkau takkan diterima engkau infak di fisabilillah sebesar emas bukit Uhud sebesar dia, melainkan setelah engkau beriman qadar, dan engkau tahu, engkau faham bahawa apa-apa menimpa engkau takkan terlepas daripada engkau. Wa ma akhta'aka, apa-apa terlepas, miss engkau satu saat terlepas. Lam yakun disibuk, takkan menimpa engkau. Takkan menimpa engkau. Walau mutta ala ghairi hadha, kalau kau mati bukan di atas kepahaman ini, dakhal tannar, engkau masuk neraka. Kita bahaya ni kan. Kita nak letakkan jiwa kita every time datang benda kan, kita faham bahawa ini takkan lepas. Bila duit hilang, relax. Kasut hilang, relax. Beg hilang, relax. Kematian keluarga, relax. Mudah ke agak-agak? Memang payah. Tapi masalah sekarang ni, benda tu aturan Allah Ta'ala. Siapa nak kata tak boleh? Betul tak? Pasal benda tu bukan dosa pahala lagi. So bila lepaskan saja, kita lepaskan saja, faham benda ni, barulah kena macam dia kata, kalau kau mati bukan di atas pahala ni, kau pasti masuk neraka, dia kata. Okey. Qala, Ibn Dalami ni tak puas hati. Yalah, saya cakap macam ni betul-betul macam, payah ustaz. Kan? Macam katakan anak tak lulus PSA. Ini juga mungkin kebaikan. Boleh je tu.
Mana ada orang cakap, albislah anak aku, tak ada masa depan. Betul tak? Okey, tengok. Okey, dia kata apa? Maksud dia kalau hantar tuition mana sekalipun, macam itulah keadaan dia nak jadi. Kalau tak nak bagi, macam tu keadaan dia. Faham keadaan dia. Kalau nak lulus, akan datang dengan baik pun aturan Allah Ta'ala juga. Anyway, baca ni. Dia kata lepas tu kan, dia tak puas hati. Dia tak puas hati, dia kata, qala, berkata Ibn Dalami, thumma ataitu Abdullah bin Mas'ud. Aku jumpa Abdullah bin Mas'ud. Faqala mithla dhalik. Aku tanya dia benda sama, Ibn Mas'ud pun kata benda yang sama. Kemudian dia kata, thumma ataitu Hudzaifah bin Yaman. Aku jumpa Hudzaifah bin Yaman pula, tak puas hati. Dia tak puas hati dengan jawapan apa Ibn Mas'ud dan juga Ubay bin Ka'ab. Dia jumpa pula Hudzaifah bin Yaman. Dia tanya dan Hudzaifah jawab macam tu juga. Lalu last kali jumpa dengan apa? Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit kata, Nabi kata macam tu. Then dia stop. Kalau tidak tadi kan dia akan passing dengan sahabat Nabi tu sampai last kali. Tak tahu sampai berapa orang. Tapi kerana last kali seorang tu Zaid bin Thabit kata, Nabi kata macam ni. Nabi said like that. Ini kata Nabi. Dan di situ dia berhenti. Baru dia paksa diri dia untuk kena percaya juga. Tapi masalahnya kalau kita kata rasa macam ni, lintasan hati kita bukan nak paksa. Kan dalam diri kita kan dia kena musibah, kan niat mudah ke? Nak kata bahawa redha, bahawa ini pemberian Allah Ta'ala, aku tak kisah. Bukan mudah. Saya faham benda tu bukan mudah. Tapi dalam masa yang sama, kita kata itulah benda yang sebenar kena ada dalam diri kita. Macam itulah kita kata lintasan hati tadi kan kadang tak puas hati dengan qadar. Oh, orang ni baik, asal dia mati, yang tu jahat, kenapa tak mati? Kadang-kadang orang macam tu. Jadi saya kata dengan pakcik-pakcik tu, saya kata nak menang kalah pun, contohnya dalam pilihan raya ni, saya kata menang ke kalah, walaupun orang tu baik sekalipun, kalau tak nak berikan kemenangan pada dia, itu hak Allah Ta'ala. Relax lah. Janganlah mencikla kabut geram macam ambil parang. Siapa yang menyebabkan kami kalah? Apa hal? Kan? Apa hal? Menang bukan syarat, saya kata. Pasal menang bukan syarat. Menang atau kalah, Allah Ta'ala tak kisah. Yang penting kerja buat tak lillahi ta'ala. Soalan tu tanya. Kalau lillahi ta'ala anda buat kerja dan tak menang pun pahala dah ada. Betul tak? Kalau anda kata menang pun ada pahala juga. Tak menang pun ada pahala. Tapi kalau anda kata orang tak faham benda ni, dia akan macam mesti nak kena menang. Saya kata kenapa mesti menang? Allah Ta'ala tak suruh kita menang. Allah Ta'ala suruh kata amar ma'ruf nahi munkar. Di mana kita berada, bawah ke kita, atas ke kita, sama je. Memang kita kata tugas kita menyampaikan, bukan tugas kita membuat pengurusan direct. Kalau dah memang kita je menjadi sebuah kerajaan dan atas kita soalan itu. Kalau bukan kita kerajaan, kita nasihat kerajaan untuk benda berkenaan, kita suruh dia buat. Dalam parlimen masuk cakap lah, saya tak masalah. Faham tak? Jadi konteks tadi jangan jadi kelang kabut macam kenapa tak menang? Apa pasal kita kalah? Postmortem pula. Iyalah postmortem buat pandai, baguslah buat. Tapi kena faham bahawa kalau tak layak, Allah tak bagi lagi. Itu je. Faham? Kalau dah layak, Allah bagi. Dan alhamdulillah, terima. Kita dah buat kerja dengan betul, dan lillahi ta'ala. Boleh kawan tanya kita apa? Awak dah sokong siapa? Pilihan raya ni? Saya tengok je YouTube satu. Sokong Islam. Tak kira duduk mana sokong Islam, sebut yang tu. Lepas tu dia buat lawak apa? JKKK tu marah. Lepas tu kawan dia kata, saya kata sokong Islam, saya tak kata potong parti mana dia kata. Lepas tu kawan tu diam. Lawak lah, lawak sikit, dia buat lawak. Masa benda tadi kita kata, konsep dia sekarang ni kena faham. Mana dalam kita bergerak, kehidupan kita, siapa naik atas, siapa turun bawah, kita tetap akan ditanya sampai bila kita mati, matilah kita. Tak ada kaitan dengan orang. Orang akan tanya masing-masing, apa anda buat, apa anda buat. Perempuan paling bagus, tak banyak kena tanya. Perempuan paling bagus, kan? Tak paling banyak tak kena tanya. Pasal memang perempuan tak ada bertanggungjawab untuk amar ma'ruf nahi munkar. Macam keadaan keluarga dia saja. Atau anak-anak dia saja, tapi kalau luar daripada keluarga tak wajib. Atas lelaki, yes. Lelaki kena macam-macam. Perempuan tak ada masalah. Jadi dia kata contoh ni macam Abu Bakar, Qadhi Abu Bakar Al-Arabi, dia kata apa? Dia kata Nabi SAW telah bersabda, idza hamma abdi bihasanatin fa ana aktubuha lahu hasanah. Yang kita baca tadi, hadis yang Nabi Allah Taala kata, bila hamba aku inginkan buat satu benda, aku tulis untuk dia satu kebaikan. Selama dia tidak buat, bila dia buat, aku tulis untuk dia 10 kebaikan seumpamanya. Dan bila dia inginkan untuk buat kejahatan, maka aku ampunkan dia selama dia tak buat kerja berkenaan. Bila dia buat saja, aku tulis untuk dia satu kejahatan. Okey, sungguhnya ham di sini lintasan macam dia kalau curi antara ni best juga. Macam tu kan. Nampak macam tu. Itu benda yang kita tak boleh kawal. Bukan kita boleh kawal. Dan itulah kita kata kita minta. Dia kata apa, dan keazaman dan sebagainya. Maksud dia kalau dia kata benda tu berterusan dan juga niscaya itu adalah keazaman, maka dia akan diambil hukum ke atas benda berkenaan dengan dalil sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nabi kata, contoh macam dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata idzal taqa muslimain bisayfayhima. Kadang-kadang ada orang bila keazaman dia sungguh-sungguh, dan dikira juga bila bertemu dua muslim dengan dua pedang mereka, maka si pembunuh dan yang dibunuh dua dalam neraka. Lalu para sahabat kata, Rasulullah, yang membunuh tu okeylah, kami faham, asal yang dibunuh pun kena. Nabi kata dia pun
apa? Niat dia ada juga dalam hati dia untuk bunuh saudara dia. Maka dia pun kena dengan sebab niat tadi. Kalau apa? Azam itu benar sangat. Dan akan diambil juga. Walaupun kita kata benda dalam hati tak dikira, tapi kadang-kadang boleh timbul juga benda dalam hati ni ambil kira kalau sekiranya apa? Keazaman dia tadi nampak benar. Dan Allah Ta'ala akan kira apa dalam hati. Jelas? Jelas ke? Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillah alamin. Subhanallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.